Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, setelah dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membaca kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka daripada akidah yang sesat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, serta mengajarkan mereka kitab Allah yang Al-Quran dan hikmat, yakni pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini diturunkan selepas daripada kekalahan umat Islam dalam peperangan Uhud, seperti mana yang ayat-ayat yang kita baca sebelum ini. Keadaan selepas peperangan Uhud sedikit kecoh disebabkan umat Islam kalah, yang kita sebutkan dahulu. Berbagai-bagai tafsiran kerana berbagai-bagai tahap keimanan. Orang yang mempunyai keimanan yang kukuh, mereka tidak mempunyai apa-apa masalah. Mereka faham hidup di dalam dunia ini terpaksa menghadapi ujian, tidak selalunya menang dan tidak selalunya kalah. Apa yang berlaku kepada mereka dalam peperangan Uhud merupakan satu ujian yang sangat pahit diterima oleh mereka. Bagi orang yang lemah iman dan orang-orang munafik, mereka mempunyai kedudukannya berbeza-beza juga. Paling buruk sekali ialah mempersalahkan kepimpinan, mempersalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling buruk sekali, dan ini dimainkan oleh orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Al-Quran ayat ini menyatakan kemenangan bukan segala-galanya dan kekalahan bukan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada mereka nikmat kemenangan, tetapi tidak bermakna mereka telah ditarik balik segala nikmat yang diberi. Malah nikmat yang paling besar sekali masih ada pada mereka, iaitu kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekalahan dan kemenangan itu perkara biasa, tetapi sesuatu yang tidak dinikmati oleh orang kafir, sekalipun mereka menang dalam peperangan itu, tetapi mereka tidak ada satu nikmat. Nikmatnya ialah nikmat kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini tidak boleh diukur dengan mana-mana nikmat sekalipun. Ini yang dibicarakan di dalam ayat ini. Nikmat Nabi Muhammad, nikmat kepimpinan Nabi, ini nikmat yang paling besar sekali. Tidak boleh dicari di mana-mana sekalipun, dalam sistem ilahi, sistem Allah dalam hidup di dunia ini, selain daripada mempunyai seorang rasul yang memimpin. Umat Islam, orang mukmin mempunyai pemimpin ini, iaitu Nabi Muhammad. Mereka tidak gagal sebenarnya dalam mencapai matlamat mereka. Mereka masih mempunyai jalan yang cukup cerah untuk memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah telah dibicarakan sebelum ini, kadang-kadang tersilap dalam menentukan. Dan telah dinyatakan sebelum ini kesalahan bukan kesalahan Nabi, tapi kesalahan tidak mengikuti perintah. Namun begitu, orang mukmin, umat Islam masih mempunyai peluang yang sangat cerah untuk menghadapi peperangan jika berlaku pada masa hadapan, dengan satu syarat: mereka hendaklah setia kepada Allah dan setia kepada pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat menyatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Manna maknanya anugerah. Kita namanya beri, manna beri. Anugerah, sesuatu yang bersifat anugerah tidak mudah dicari, sebab datangnya daripada seorang besar, raja datangnya daripada Allah. Allah tidak akan memberi, hanya diberi kepada orang mukmin.
Dan ini diberi kepada mereka dan tidak ditarik. Nikmat ini sampai bila-bila pun mereka dituntut supaya beriman kepada Nabi ini. Inilah anugerah yang paling besar sekali kepada mereka. Apakah mereka menganggapkan bahawa kemenangan dalam peperangan itu nikmat dan segala-galanya berada di situ? Tidak. Tidak. Kemenangan mungkin tidak begitu baik. Tidak begitu baik dalam saat itu. Saat mana? Saat mereka bangga dengan kemenangan. Kebanggaan dalam peperangan ini menjadikan manusia mengharuskan untuk dirinya untuk melakukan segala apa saja sebab mereka menang. Ini tidak baik. Islam tidak begitu. Islam mahukan kemenangan, selepas kemenangan itu istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, selepas daripada kemenangan. Jadi di sini anugerah Allah kepada orang mukmin, iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, kerana Allah telah mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri. Anugerah Allah seorang rasul kepada orang mukmin, pemimpin ini tidak seperti pemimpin jahiliah. Pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin rohani dan jasmani, pemimpin di medan perang, sama ada perang dengan musuh-musuh yang terdiri daripada manusia dan jin, pemimpin juga untuk manusia berperang, berjuang dengan syaitan. Dua musuh di hadapannya. Musuhnya pertama sekali syaitan dalam bidang rohani. Satu lagi dalam bidang jasmani, musuhnya ialah musyrikin dan munafikin. Ini pemimpin ini boleh berperang dengan kedua-dua musuh ini. Tidak ada di dalam pimpinan jahiliah yang memahami bahawa di hadapan mereka dua musuh ini. Selalunya mereka memahami musuh dalam dunia iaitulah musuh kerana ingin merebut kekayaannya, ingin merebut negerinya, ingin merebut haknya. Mereka rela berperang. Adakah mereka rela berperang kerana merebutkan peluang rohaninya? Tidak ada siapa yang berebut dalam perkara agama, dalam perkara kebajikan. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin ini meletakkan musuh mereka dalam beberapa kawasan, dalam beberapa bidang. Bidang rohani ada musuh dan bidang jasmani juga ada musuh. Peperangan di medan di Uhud hanya musuh dalam bidang jasmani, bidang dunia, keduniaan, kerana mereka ingin meruntuhkan kerajaan Islam di Madinah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Telah mengurniakan rahmat yang dikurniakan itu, iz ba'atsa fihim rasula, setelah dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul daripada mereka sendiri. Kebangkitan seorang rasul adalah satu sunnah ilahi bagi meneruskan kehidupan manusia. Manusia tidak mungkin hidup terus berpanjangan jika tidak dibangkitkan seorang rasul. Sebab mereka sesat jalan. Sesat, tidak tahu ke mana mereka harus pergi jika tidak disuluh oleh rasul yang dibangkit kepada mereka. Pemimpin boleh dicari di mana-mana saja, tetapi belum tentu pemimpin itu rasul. Ini pemimpin dan rasul pada masa yang sama. Dipimpinnya ibadat, salat, zakat, puasa, haji, dipimpinnya manusia. Bagaimana salat yang benar, yang betul, bagaimana yang tidak betul. Demikian juga sembahyang, puasa dan zakat. Dipimpin juga bagaimana untuk menguruskan harta ini. Ini rasul, ini pemimpin ilahi. Berbanding dengan pemimpin jahiliah, mereka tidak mempunyai jalan, mereka tidak mempunyai pedoman untuk memimpin rohani manusia. Apa yang mereka boleh bawa ialah mensyirikkan Allah, mencari berhala, patung untuk disembah, sebagaimana musyrikin Makkah pada ketika itu. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ayat ini pada masa yang sama memberi nafas lega kepada orang mukmin yang baru kalah dalam peperangan. Nabi diperingatkan supaya jangan mengusik hati dan perasaan orang mukmin kerana mereka baru kalah. Maafkanlah kepada mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkan mereka, bawa mereka kepada mesyuarat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Orang yang baru kalah amat sensitif sebenarnya. Bukan saja kalah, badan-badan mereka belum lagi sembuh, luka-luka yang ada pada badan mereka. Nabi maaf. Dan pada masa yang sama menyebutkan anugerah yang paling besar sekali. Seolah-olahnya hati mereka yang sedih pada ketika ini bertukar menjadi riang.
riang kerana mereka punya sesuatu yang tidak ada pada orang kafir. Mereka masih disayangi Allah dan dianugerahkan kepada mereka sesuatu yang tidak dianugerah kepada musuh. Apakah tugas Rasul ini? Apakah tugas ini boleh difahami? Ada boleh dilakukan oleh pemimpin-pemimpin perang, oleh Abu Sufyan yang memimpin tentera dalam peperangan Uhud? Tidak mungkin. Pemimpin umat Islam, dia memimpin orang mukmin yang pertama sekali tugasnya yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni membaca kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah. Ini yang pertama sekali. Memimpin rohani, pimpin rohani. Bagaimana rohani yang dipimpin? Dipimpin mereka supaya mengesahkan Allah dan menyatakan kekuasaannya menerusi Al-Quranul Karim. Tidak ada sebuah kitab, sebuah pedoman yang boleh memberi kepada mereka, kepada manusia panduan, pedoman yang lurus di dalam akidah selain daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini bagaimana untuk menanamkan akidah yang lurus pada mereka? Mestinya baca. Baca, makin kerap dibaca makin kuat, makin mantap akidah seseorang itu. Makin kerap dibaca makin mantap. Oleh itu Al-Quran yang pertama sekali perlu dibaca. Soal faham itu perkara yang kedua, tafsir perkara yang ketiga, dan banyak lagi. Yang pertama baca. Tala yatlu, baca, tapi baca ini baca yang mempunyai matlamat. Baca yang mempunyai matlamat. Tala yatlu dalam bahasa Arabnya iringi. Qara'a yaqra'u maknanya baca. Tala yatlu makna baca. Ada beza di antara dua baca ini. Dia tidak sebutnya qira'atul Quran. Kalaupun disebut qira'atul Quran yang mempunyai makna khas. Makna khas qira'atul Quran. Tapi tilawatul Quran yang sebenarnya. Mengapa tilawah Al-Quran? Tilawah ini terbit daripadanya perkataan at-tali. At-tali maknanya mengiringi. Sesudah baca dia ada sesuatu dapatan. Ada sesuatu. Kita dapati sesuatu. Dapat sesuatu yang mungkin kita dapat selepas daripada itu. Penerang hati. Dapatnya as-sakinah. Dapatnya pahala. Dapatnya kepahaman yang mantap tentang akidah, keesaan dan kekuasaan Allah. Nabi yang membaca sekali. Nabi yang membaca. Kemudian Nabi membaca diikuti oleh para sahabat membaca. Maka mantaplah akidah mereka. Pemimpin selain daripada Nabi dan Rasul tidak boleh memberi perkara ini. Tidak boleh membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua wa yuzakkihim, dan Nabi itu juga selepas daripada membaca kandungan Al-Quran, membersihkan mereka daripada akidah yang sesat. Akidah yang sesat tidak boleh membawa manusia ini kepada jalan selamat dan bahagia. Tidak boleh. Mestilah mereka dibersihkan daripada kesesatan ini dulu. Sebagaimana juga kita hidup ini, badan kasar hidup dalam dunia ini mesti bersih daripada pencemaran. Pencemaran udara mesti bersih. Pencemaran sungai, laut mesti bersih. Sebarang pencemaran mesti dibersihkan. Halaman rumah, apa-apa mesti bersih. Barulah sehat. Dalam akidah juga demikian. Akidah juga mesti dibersihkan daripada pencemaran. Paling kotor sekali dalam akidah manusia ini syirik kepada Allah. Nabi yang membersihkannya. Nabi yang membersih. Jadi apabila dalaman manusia bersih, luaran juga bersih, maka jalan-jalan untuk manusia hidup cerah. Siapakah yang menyuluh jalan untuk mendapatkan kebersihan daripada pencemaran akidah ini? Nabi SAW. Sebab Nabi tugasnya yatlu pertama, dan yang kedua yuzakkihim, membersihkan mereka. Ini duka citanya pencemaran akidah kita tak nampak. Tak nampak syirik yang kecil-kecil lagi tak nampak. Dan Nabi pun menyebutkan syirik yang kecil ini tak nampak. Akhfa min dabibin namli ala lebih halus, lebih tersembunyi daripada semut hitam yang berjalan di waktu malam di atas batu hitam. Itu dia. Ini syirik ni. Syirik sangat sukar sebenarnya untuk dilihat. Kadang-kadang seorang itu menghadapi pencemaran syirik, tetapi dia merasakan tidak sebab tak nampak. Pakaian kita nampak kotor, cemar. Nampak udara tahu kita. Kawasan rumah kita tahu kotor, tapi akidah tak nampak. Siapa yang menampakkan? Siapa yang menyuluhkan? Nabi. Ini satu anugerah yang sangat besar. Tidak ada pihak lain yang boleh menunjuk mana yang cemar, mana yang bersih dalam akidah. Nabi.
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar mereka kitab Allah. Yang ketiga tugas Nabi, dan mengajar mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmat pengetahuan yang mendalam, katanya mengenai hukum-hukum syariat. Ini berkaitan dengan dunia pula. Yang kedua, yang ketiga adalah dunia ini. Yang ketiga, mengajar manusia ini hikmat. Apa hikmat? Berbagai-bagai tafsiran hikmat ini. Hikmat ialah bagaimana untuk menguruskan dunia ini mengikut syariat Allah. Bagaimana dunia ini perlu diurus. Bagaimana untuk diurus? Ia perlu diuruskan dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengurusan perang dalam perang Uhud, bagaimana strategi yang patut diambil, bagaimana mesyuarat patut dijalankan, terpulang kepada hikmat yang dibicarakan di sini. Nabi yang menentukan hikmat itu. Apabila tiga-tiga perkara ini diajar, maka sempurnalah manusia yang mukmin, kerana mereka mempunyai panduan dalam pada Al-Quran yang perlu dibaca, panduan kepada bagaimana untuk membersihkan diri, akidah, dan bagaimana pula untuk melaksanakan undang-undang dan hukum dalam perjalanan manusia ini. Itu namanya al-hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum ini, yakni sebelum kedatangan Nabi Muhammad, dalam kesesatan yang sangat nyata. Waktu mereka sesat dahulu, mereka tidak tahu di mana. Mereka tidak mempunyai harapan untuk meneruskan hidup mereka, bangsa mereka hingga masa hadapan. Tidak ada jalan. Kebangkitan Nabi Muhammad memberi kepada mereka peluang untuk meneruskan hidup, sebab mereka tahu bagaimana yang bersih, akidah yang bersih dan akidah yang kotor. Mereka tahu bagaimana untuk menguruskan hidup mereka ini berpandukan syariat Allah dan Al-Quranul Karim. Jadi ayat ini sudah tentunya lah seolah-olah jaminan untuk hidup mereka. Sekalipun mereka kalah, tetapi mereka mempunyai nilai dalam hidup ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang diserang bala, serang penyakit, diserang masalah, sudah tentulah perlu kepada suatu keyakinan datang daripada satu pihak yang kita boleh dipercayai, datang satu keyakinan, dan inilah satu keyakinan datang daripada langit kepada mereka, dan selepas ini umat Islam makin mantap iman dan akidah mereka. Hingga berlakulah peperangan pula selepas daripada ini, peperangan Tabuk, peperangan Khandaq. Umat Islam sungguh berjaga-jaga sebenarnya daripada musuh luar dan musuh dalam. Maksud musuh dalam, musuh munafikin. Orang yang berpura-pura dengan Islam, dan mereka dapat meletakkan masing-masing pada tempatnya. Selepas ini tidak ada lagi kekalahan sebagaimana yang berlaku dalam peperangan Uhud itu. Kemudian seterusnya, wa awalamma asabatkum musibah wallahu subhanahu wa ta'ala.